letak pada bahu setiap individu dalam masyarakat, tidak kira pangkat, latar belakang ataupun status. Elakkan daripada salah menyalahi antara satu sama lain. Tanggungjawab sosial ini perlu dipikul bersama. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada doktor dan rakan-rakan. Hari ini kita akan membincangkan topik 8 iaitu peranan etika dan peradaban dalam mendukung tanggungjawab sosial di Malaysia. Pertama sekali, apakah yang dimaksudkan dengan tanggungjawab sosial? Tanggungjawab sosial merupakan kesedaran yang ada dalam diri seseorang individu yang mempunyai pandangan hidup yang betul. Tanggungjawab sosial juga berkait rapat dengan dua perkara lain iaitu aras tanggungjawab sosial dan dimensi tanggungjawab sosial. Aras tanggungjawab sosial merujuk kepada apabila seseorang itu boleh memiliki nilai betul dan salah yang bergantung kepada tindakan peribadinya. Manakala dimensi tanggungjawab sosial ialah kesedaran dalam diri seseorang terhadap ketidakadilan dan kezaliman yang berlaku dan tindakan yang dilakukan oleh seseorang itu juga akan membawa kepada perubahan sosial baik dalam masyarakat maupun negara. Persoalan yang seterusnya ialah bagaimana tanggungjawab sosial boleh dijalankan dan siapa yang perlu memainkan peranan dalam perkara ini. Jadi terlebih dahulu, tanggungjawab sosial ini boleh dijalankan oleh pelbagai pihak termasuklah individu dan organisasi tanpa mengira dalam atau luar negara. Bukan itu sahaja, tanggungjawab sosial turut dijalankan oleh pihak seluruh dunia dalam menangani masalah seperti sosial, ekonomi, persekitaran dan juga kaum. Seterusnya, kita beralih kepada tanggungjawab sosial berdasarkan skop dalam negara. Dalam skop ini, tanggungjawab sosial dapat dijalankan oleh seseorang individu itu dengan menjaga kestabilan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan mempertahankan kestabilan politik. Jika dalam skop luar negara pula, tanggungjawab sosial lebih menjurus kepada isu-isu global. Misalnya, isu perubahan iklim di mana kesannya membawa kepada kekurangan sumber makanan dan kemiskinan yang akhirnya akan menimbulkan isu yang lebih berat iaitu kebuluran. Di sinilah organisasi-organisasi seperti kumpulan pencinta alam dan kumpulan saintifik akan bekerjasama dalam menjalankan tanggungjawab sosial mereka dalam bentuk penyelidikan yang berkaitan dengan isu perubahan iklim. Untuk memahami tanggungjawab sosial dengan lebih mendalam, kita fokus pula kepada kesukarelawanan kerana kedua-dua perkara ini saling mempunyai perkaitan. Secara umumnya, kesukarelawanan bermaksud melakukan sesuatu tanpa ada sebarang paksaan dan tidak mengharapkan apa-apa pulangan atau balasan. Antara contoh yang kita dapat lihat ialah program yang dilaksanakan oleh syarikat Nestle yang dikenali sebagai Nestle Cares. Program ini merupakan suatu program kesukarelawanan dengan matlamat utamanya adalah untuk memupuk semangat kesukarelawanan dalam kalangan pekerja di syarikat tersebut dan program ini telah pun bermula sejak tahun 2005 lagi. Melalui program Nestle Cares, mereka menyumbangkan masa dan tenaga bagi membantu kanak-kanak yang kurang bernasib baik, golongan kanak-kanak kelainan upaya dan tidak kurang juga program alam sekitar. Microsoft juga merupakan salah satu syarikat yang mementingkan pelaksanaan tanggungjawab sosial dengan programnya yang dikenali sebagai Global Giving Campaign yang melibatkan pekerja-pekerja Microsoft di Asia Pasifik. Melalui program tersebut, seramai 8,000 orang pekerja Microsoft melibatkan diri dalam organisasi, komuniti, yayasan, institusi dan badan amal di mana mereka bersama-sama memberikan sumbangan dari segi wang, menjadi mentor kepada pelajar-pelajar sekolah, pengagihan buku-buku, derma darah dan banyak lagi. Satu persamaan yang kita boleh perhatikan daripada kedua-dua syarikat ini ialah Nestle dan Microsoft
Kedua-duanya merupakan syarikat-syarikat gergasi yang mempunyai cawangan di seluruh dunia dan mereka memanfaatkan kelebihan yang dimiliki untuk membantu golongan-golongan kurang bernasib baik sebagai pelaksanaan tanggungjawab sosial mereka. Malaysia sendiri mempunyai organisasi kesukarelawanan mereka yang tersendiri yang dikenali sebagai Mercy Malaysia. Organisasi ini bukan sahaja memberi bantuan kepada rakyat dalam negara Malaysia, tetapi juga menghantar sumbangan dan pertolongan kepada rakyat di luar negara seperti Palestin. Selain itu, Mercy Malaysia turut menyediakan tabung sumbangan yang dinamakan RM1 sehari. Program ini amat penting dan bermanfaat kerana selain dari membantu organisasi tersebut agar dapat terus berkhidmat kepada masyarakat, ianya juga dapat memupuk sikap peramah dan memberi kesedaran serta pendedahan tentang betapa pentingnya tanggungjawab sosial. Di universiti kita sendiri, iaitu Universiti Kebangsaan Malaysia, sebagaimana negara kita Malaysia, warga UKM juga terdiri daripada pelbagai kaum. Malahan, terdapat juga mereka yang berasal dari negara lain seperti Indonesia. Walaupun terdapat perbezaan dari segi latar belakang, perkara ini tidak menjadi penghalang untuk kita sama-sama memainkan peranan dalam menjalankan tanggungjawab sosial melalui aktiviti-aktiviti kelab dan persatuan. Hal ini menunjukkan bahawa pelajar di UKM amat cakna dan sedar akan peranan mereka sebagai seorang pelajar yang mempunyai etika dalam tanggungjawab sosial. Tanggungjawab sosial bukanlah hanya terletak pada seseorang individu yang bertanggungjawab akan sesuatu perkara itu. Akan tetapi, tanggungjawab sosial juga merupakan satu etika dan adab yang perlu dimainkan peranannya oleh semua individu termasuklah pelajar UKM sendiri. Itu sahaja daripada kami kumpulan 8. Sekian, terima kasih.